Ini kita kena bagi orang faham. Dan paling penting sekarang, kita berada dalam keadaan yang lemah. Bila kita berada dalam keadaan yang lemah, kan? Hari ini kita tahu bahawa pemimpin itu perlu dipilih daripada pertamanya orang yang setia. Maknanya apa jadi pun, BN menang ke, BN kalah ke, dia tetap dengan BN. Tak lari. Kan? Ada kuasa ke, tak ada kuasa ke, dia tetap dengan BN. Kena ugut dengan SPRM ke, kena ugut dengan polis ke, kena ugut dengan lembaga hasil dalam negeri ke, dia tetap dengan BN. Dulu kriteria ini tak pernah kita ambil kira dalam memilih pemimpin. Tapi hari ini bila nak pilih pemimpin, kita kena pastikan kriteria ini mesti ada. Selain daripada kriteria lain. Mesti ada. Kalau bodoh pun payah juga. Kalau dia perasan dia pandai tapi sebenarnya bodoh, lagi payah. Kan? Ada setengah orang tu dia anggap dia macam pakar kewangan. Padahal dia cuma accountant je. Kan? Bukan ekonomis pun. Orang yang tak tahu pasal ekonomi, bila dengar goreng dia tu, ingat dia ni, oh hebat dia ni. Kau jadi presiden, bukan main lagi, dia boleh jaga ekonomi negara. Tetapi kalau orang bagi kau jadi proksi pun, akhirnya semua saham tu jadi milik kau, kan? Lebih baik kau pilih conman. Betul tak? Lebih baik kau pilih conman. Do you want a conman to be your president? No way. Kan? Kau kaya macam mana pun, jutawan macam mana pun, perwakilan kena sedar bahawa kekayaan dia itu hanya mungkin digunakan untuk beli kamu. Hanya untuk dapat jawatan. Tetapi selama hari ini dia bukan kaya ke? Selama hari ini dia bukan kaya ke? Berapa banyak dia belanjakan untuk bantu UMNO bahagian untuk hidup ketika kita menjadi pembangkang? Tanya itu. Berapa banyak? Ini perlu dijawab. Para perwakilan jangan jadi bebal. Jangan bodoh. Orang bagi duit, ambil. Tapi jangan kerana duit itu kamu menentukan siapa yang layak menjadi presiden, timbalan, naib presiden dan MKT UMNO. Kalau kamu buat macam ni, lebih baiklah UMNO ini kita tender saja. Jawatan presiden, the highest bidder, ambil jawatan ni. Kan? Siapa yang nak pledge 100 juta, 200 juta, 600 juta. Kan? Siapa yang dapat lebih daripada Muhyiddin, boleh pledge lebih. Jadi lepas pilihan raya, lepas pemilihan parti, bagi dia jual parti kita ni kepada Muhyiddin. Senang. Itu. Nanti aku tak habis cakap lagi. Betul tak? Kena ingat, mereka memang kaya, mereka ada duit. Tetapi mana duit itu digunakan? Adakah dia bantu? Aku masih ingat lagi kita nak buat demonstrasi dekat Wangsa Maju. Pemimpin-pemimpin di Wangsa Maju bertanya, nak buat demonstrasi, minta plekat je. Budak-budak nak demo. Tanya apa jawapannya? Tanya dengan ketua bahagian Wangsa Maju. Dia lagi tahu. So tak payah temberang lah. Tak payah temberang. Nak beritahu dia orang mungkin kaya. Mereka ni mungkin mampu untuk membayar tuan-tuan untuk dapat jawatan. Tetapi bila mereka dah menang, duit itu tetap duit mereka. Tak kira lah berapa banyak PN nak bagi dia orang duit, dan dia orang guna duit sendiri. Dia orang guna duit untuk dapat jawatan. Bila jawatan dah dapat, 5 sen pun duit dia orang ni, takkan dibelanjakan untuk membantu parti. Adalah seorang kawan kita Panglima dulu, dia belanja duit
Itu aku tak nafikan. Tetapi pun kalau program tu dibuat di tempat dia, kalau dia jadi pengurusi, namun nak keluar duit untuk parti, untuk pilihan raya, minta maaf, tak berlaku. Kalau ada pun mungkin dia chip in sikit-sikit, tak commensurate dengan kekayaan yang dia ada. Sepatutnya kalau pemimpin-pemimpin UMNO ni, dengan kekayaan yang mereka dapat hasil daripada kemakmuran negara ketika BN memerintah 61 tahun, sepanjang tempoh lebih kurang dekat 5 tahun kita menjadi pembangkang lah lebih kurang, kita tidak akan berhadapan dengan sebarang masalah. Kita boleh laksanakan program-program dengan smooth. Tapi tanyalah dengan Presiden parti betapa susahnya nak jaga parti ni. It's not easy. So kena buat pilihan yang tepat. Itu salah satu sebab saya rasa kenapa kawan-kawan yang 140 ketua bahagian ni tidak mahu diadakan pertandingan Presiden dan Timbalan. Kerana kalau ada pertandingan Presiden dan Timbalan, hujan lebat. Di kala kemarau ni, hujan boleh turun dengan lebatnya. Memanglah bila hujan turun dengan lebatnya, setengah-setengah ketua bahagian boleh tadah air itu untuk menakut hujan. Tetapi air yang ditakung itu tidak akan mampu untuk menampung perbelanjaan parti untuk 5 tahun akan datang. Kalau ketua bahagian itu takung air di rumah dia, maka mungkin boleh digunakan untuk keperluan rumah dia saja. Belum tentu dapat digunakan untuk keperluan ahli jawatan kuasa bahagian dia. Apatah lagi pemuda, wanita dan puteri. Kita dah ada kerajaan di peringkat persekutuan yang hari ini insya-Allah sebuah kerajaan yang kuat. Maka kita kekalkan kestabilan itu. Hari ini PN hanya ada 74 kursi. Kalaupun dapat presiden baru ini memberikan sokongan kepada Muhyiddin. 74 campur dengan 30. 104. Belum tentu boleh dapat sokongan daripada GPS. 104 campurlah katalah daripada GPS. 23. Maka kita ada 127. Tuan-tuan jangan lupa PH ada 126. 22 bulan PH tumbang. Kerajaan slim majority ini tuan-tuan tidak stabil. Kalau dulu kita undi sekali dapat 3 Perdana Menteri, kali ni tuan-tuan nak undi sekali dapat 5 Perdana Menteri. Kalau nak, silakan. Kita tak ada masalah. Yang akan sengsara ialah rakyat Malaysia. Ada lagi? Tak ramai. Cuma ketika tu orang lain yang bersetuju ni semua dah petang, dah senja, dah nak petang. Cuma banyak yang dah balik, banyak yang dah tak ada mood. So sebenarnya bila jadi jurucakap ni, aku tak boleh nak mengajar, tapi nak beritahulah anak-anak murid aku ramai dah dah menjadi jurucakap. Sampai ke hari ni aku sekali pun tak dapat peluang bercakap dalam Perhimpunan Agong. Masa zaman pemuda dulu KJ Block, sampai sekarang tak pernah berasa bercakap dalam Perhimpunan Agong. Tetapi kena ada teknik, terutamanya nak bercakap belah petang bila orang dah mula letih, ngantuk. Kena diselitkan dengan kadang naik, kadang-kadang turun, tak boleh mendata je, kena cuit hati perwakilan. Mana tahu Allah Ta'ala nanti berikan rezeki dapat bercakap dalam Dewan Merdeka. Nak bercakap dalam Dewan Merdeka ni, kadang-kadang orang yang pandai bercakap macam mana pun, bila duduk dalam Dewan Merdeka, Dewan Keramat UMNO, tak sama.
yang menonton kita Presiden UMNO. Dia pun banyak juga buat kursus pidato dulu. Menonton tu timbalan Presiden UMNO. Pemuda, ketua wanita. Benda ni ada teknik dia. Okey? Ya. Ada orang kata tu. Orang mana yang kata ni? Ada orang kata lah. Kata Raja akan tangkap PPN. Maka kemudian balik ke Malaysia. Sebenarnya hanya orang gila je yang menonton RPK ni. Kan? Sebab RPK ni banyak sangat kencing dan mudah dikesan. Kalau dia menipu tak boleh dikesan, tak apa. Tapi masalahnya dia menipu. Contohnya dia kata jangan adakan pertandingan, haramkan pertandingan. Bila masa aku cakap macam tu? Kalau orang tengok kita punya live setiap hari, dia mengikuti juga live Raja Petra. Dia dah boleh tangkap Raja Petra ni tangkapan beramai-ramai paling besar dalam sejarah. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab hari ni PN dah kantul, parti dia tu dah kantul merasuah pengundi. Dari mana datang duit itu? Sudah pastilah daripada komisen-komisen yang diterima, 3 hingga 5% yang dikutip oleh Adnan Berhan. Itu dia just hingga 3 hingga 5%. 50 hingga 500 juta. Kan? Jadi apa yang Raja Petra buat? Dia cakap dulu, dia preempt dulu supaya kita tak pergi tangkap. Kalau aku jadi Perdana Menteri, lagi aku suruh dia tangkap. Sebab dia menggunakan teknik ni, kita dah buat zaman Mahathir. Okey? Ada lagi? Okey tu. Timbunan Agung UMNO UMNO hari ini meluluskan 2 pindaan perlembagaan parti, termasuk memabitkan ahli yang menang bertanding tetapi meninggalkan parti atau bertanding sebagai calon bebas, atau parti lawan pada pilihan raya gugur keahlian dengan sendirinya. Mereka yang menyertai pakatan lain yang UMNO tiada dalam pakatan itu juga akan tergugur keahliannya secara otomatik. Soalannya tu. Soalan ni. Bagaimana dengan kondisi di Sabah setelah usul perlembagaan ini? Okey, kalau ikut sebelum ni kita dah buat akta anti lompat parti, itu di peringkat federal. Tetapi di dalam perlembagaan UMNO tidak dinyatakan keahlian tergugur secara automatik. Jadi pindaan hari ini adalah untuk memastikan bahawa dipinda perlembagaan UMNO itu selaras dengan akta anti lompat parti di peringkat persekutuan. Kita juga mengharapkan supaya akta anti lompat parti dilaksanakan di setiap negeri. Jadi selaras lah semua. Tapi kalau lepas ni, di peringkat Sabah contohnya, mereka lompat parti boleh ambil tindakan. Boleh pecat, tergugur. Tetapi pengguguran sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, selagi mereka tak luluskan akta anti lompat parti, dia tak gugur sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Sebab di Sabah tidak ada akta lompat parti. Itu sebab di Sabah 5 orang geng-geng UMNO ni mereka boleh memberikan sokongan kepada Haji G dengan menggunakan SD individu. Bila dah ada akta lompat parti, SD individu dah tak ada. Dia dah menjadi sokongan secara en bloc untuk mengangkat seorang ketua menteri. Okey? Itu. Kemudian pernyataan Datuk Rahman dengan pernyataan Janaluddin, mereka tegaskan yang mereka tak tahu. Jadi wajarkah kita letakkan
mereka asyik tak tahu je. Ya. Selama hari ini pun kita dah boleh bayangkan bila kita kalah, mereka lari daripada perjuangan. Bila kita kalah, orang macam Kari Jamaluddin, orang macam Johari Ghani, mereka ini menyalahkan Dato' Najib. Kan? Jadi apa yang kita nak harapkan dengan pemimpin macam ni? Orang macam ni kalau kita angkat menjadi pemimpin, orang lain pula bila kita kalah lepas ni akan salahkan mereka. Sebab itulah contoh dan tauladan yang mereka berikan. Jadi bagi saya, kan, setakat ni lah, memang kita tak nafikan Datuk Zahid berhadapan dengan tuduhan yang bermotifkan politik, selective prosecution, yang menyebabkan nama dia terjejas. Kena ingat, perwakilan kena ingat bahawa beliau didakwa kerana dia enggan bubar UMNO dan menyertai Bersatu. Kalau dia sama macam Hishamuddin, tunduk dengan Mahathir, tunduk dengan Muhyiddin, dia didakwa tak? Dia tidak didakwa. Adakah dia bersih kalau dia tak didakwa? Jadi kita kena betulkan mind setting kita. Mind setting zaman Law of the Jungle, Mahathir dan Muhyiddin, orang yang didakwa belum tentu kotor. Orang yang tidak didakwa belum tentu bersih. Ini mind setting baru. Bila kita berhadapan dengan kerajaan yang tidak mengamalkan prinsip undang-undang, tidak menegakkan keluhuran perlembagaan, tidak mengamalkan rule of law tetapi mengamalkan law of the jungle. Ini mind setting baru kita kena tanam dalam otak kita. Mungkin anak-anak muda, bagi mereka siapa kena dakwa, orang ni dah bersalah dah. Mereka tak faham bahawa dalam prinsip undang-undang, someone is innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah walaupun dah didakwa sehingga dia dibuktikan bersalah. Datuk Tajuddin, dia salah. Dia kata dia dikhianati. Dia tak tahu apa kesalahan. Yalah. Dia dikhianati, dia tak tahu apa kesalahan dia. Saya rasa kita ahli-ahli UMNO yang menyangkakan dia Panglima Pasir Salak, kita lagi rasa kita dikhianati. Berapa kali kita turun Pasir Salak membantu dia buat program kat sana, kan? Buat program apa nama bantahan penyatuan ummah. Kita support dia. Last kali bila SPRM masuk pejabat khazanah, pejabat prasarana, bila anak dia dipanggil pihak SPRM, tiba-tiba dia kona, dia pusing pergi ke Muhyiddin Yassin. Dia ingat kita tak rasa diri kita dikhianati. Lepas tu dia setiap tingkah laku dia berubah. Daripada seorang yang setia dengan Presiden, malah satu ketika dulu bila saya kritik Presiden pun, dia antara orang yang berdiri tegur di belakang Presiden. Tetapi baru kena gertak sikit dengan SPRM, dia berubah buat U-turn. Sedih lah. Sebab yang jatuh ni Panglima bukan calang-calang Panglima tau. Panglima Pasir Salak. Jadi tak payahlah kita ulas panjang, kan? May he rest in peace. Biarlah dia rest dengan aman. Okey?